إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, selama mana anjing itu berada di rumah-rumah seorang muslim, maka dia telah pun rugi daripada kebajikan sebesar satu qirat, kata Nabi SAW. Dan satu qirat ini besar, diumpamakan oleh ulama seumpama gunung yang besar. Maknanya kebaikan yang besar tak ada pada orang yang membelah anjing. Tapi bila mana kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh, dalami lagi berkenaan dengan binatang yang namanya anjing, haram secara qat'i. Tapi bila mana anjing tersebut diajak dia untuk jaga kebun, untuk dia menjaga tanah kita, yang disebut sebagai kalbun mu'allam. Kalbun mu'allam adalah anjing yang telah pun diajak pada dia macam mana nak jaga tanah, macam mana nak bagi jaga kebun, macam mana nak jaga penempatan. Kalbun mu'allam ni harus hukumnya. Dan ulama menyatakan harusnya kalbun mu'allam itu dipelihara kerana yang pertama sekali ada kegunaan dia, ada perkhidmatan dia. Dan yang keduanya adalah kerana ilmu yang telah diajak kepada anjing tersebut. Maknanya apa? Dengan ilmu ni maka anjing pun naik dia punya darjat dia, kerana dengan ilmu. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mengangkat darjat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu kepadanya. Dan dua golongan. Orang itu dia beriman kepada Allah pertama, yang keduanya bila mana dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka darjatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Majmu'. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang ni bila mana dia beramal dengan tidak ada ilmu, atau di kepentingan kita ada ilmu dan juga majlis ilmu, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mana-mana orang yang ia beramal dengan tak ada ilmu, maka kata Imam Nawawi,
dia punya amalan dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka demikianlah pentingnya majlis ilmu dan juga betapa besarnya majlis ilmu dan juga orang-orang yang didatangkan dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang yang istiqamah menghadiri majlis ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita dapat beramal dan amalan kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, malam ini kita sambung lagi perbicaraan kita pada hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada hadis yang ke-16. Al-hadis sadis ashar, pada hadis yang ke-16. Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ada satu orang lelaki, dia kata ada satu orang lelaki. Jadi dalam Fathul Mubin yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, syarah beliau, dan beliau menyatakan yahtamilu annahu Abu Darda. Mungkin orang yang bertanya ni adalah Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan berkemungkinan dia yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah kata anna rajulan, bahawasanya ada satu orang, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, tolonglah engkau wasiatkan kepada aku ya Rasulullah. Dan kita dah banyak kali dah hadis yang kita jumpa, sahabat ni begitu gairah nak mendapatkan pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai panduan kehidupan. Sebab itu banyak daripada hadis yang kita jumpa, akhbirni ya Rasulullah, khabarkan kepadaku, ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku ya Rasulullah. Tanda mereka berebut-rebut, gairah mereka ni nak mendapatkan pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata lelaki ni, ausini ya Rasulullah, tolong wasiatkan kepada aku. Tanda bila kata wasiat ni, dia nak satu jawapan, dia nak satu benda yang penting untuk dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, kamu jangan marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi pesan pada dia, la taghdab, kamu jangan marah. Dan dalam syarah hadis ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, Nabi menyebut kepada orang ni jangan marah. Kenapa? Kerana hak yang mai kepada Nabi ini adalah seorang yang pemarah. Mungkin macam tu. Jadi sebahagian daripada ulama dia kata Nabi nasihat, la taghdab, jangan kamu marah. Pasal apa? Kerana hak yang mai pada Nabi ini mungkin mempunyai sifat seorang yang suka marah. Kata ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni
Kalau dia jawab, dia akan jawab mengikut kesesuaian orang tersebut. Kerana itu Nabi SAW menyatakan, hadisun nas bi'uqulihim, hendaklah kalian berbicara kepada orang mengikut akal mereka masing-masing. Sebab itu ada orang, kita bila kita mengajak, kita boleh kupaskan, kita boleh huraikan lebih panjang lebar lagi, lebih luas lagi. Dan ada sebahagian daripada orang dia tak mau yang luas-luas ni. Dia nak terus sampai kepada tujuan, dia nak sampai kepada poin, dia nak terus faham. Tapi Nabi SAW, bila mana Nabi berbicara kepada manusia, Nabi berbicara mengikut kesesuaian orang tersebut. Tuan-tuan, tuan ni ada satu orang Arab Badui. Tuan-tuan, Arab Badui ni Arab di pedalaman. Sebab itu nama dia Badui. Tuan-tuan, Badui ni jangan salah sebut. Kerana dulu kita ada mantan Perdana Menteri yang kita panggil dia sebagai Pa'lah Badawi. Itu bukan Arab Badui, bukan yang tu. Pa'lah tu dia punya keturunan tu Al-Baydawi. Al-Baydawi, salah satu keturunan daripada negeri Yaman. Jadi saya masa duduk kat Yaman dulu ni, dia kata apa? Dia kata hang bagui, dia kata pernah ada Perdana Menteri daripada kalangan kami Al-Baydawi, salah satu daripada kelompok orang di Yaman. Jadi jangan salah, jangan panggil orang Pa'lah Badui. Badui itu orang Arab pedalaman tu. Kalau istilah orang kita Al-Badui ni maknanya orang asli. Itu tak kena. Arab ni dia sensitif sikit. Bila salah baris baca, makna boleh berlain. Dan tuan, tertinggal satu huruf pun boleh lari dia punya makna dia. Sebab itu kalau kita sembahyang Fatihah nak kena jaga bagi elok. Kena jaga bagi elok. Apatah lagi kalau kita mengimamkan makmum kita, dan Fatihah mesti nak kena bagi elok. Okey, baik. Jadi ada satu orang Arab Badui, dia bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi nak cerita. Nabi ini bila dia bercakap dengan orang, maka dia mengikut kesesuaian orang. Tuan, bercakap dengan orang universiti ada cara dia. Bercakap dengan orang kampung dia ada cara dia. Tuan, kalau kita cakap dengan orang kampung style apa ni universiti, maka tak faham apa. Jadi ini cerdiknya. Inilah bagusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi satu hari ada satu orang Badui, dia kata pada Nabi SAW, dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kaifa tudamdin? Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya kamu berdoa kepada Allah? Kata tudamdin ni adalah bahasa Arab Badui. Dia bukan bahasa Arab yang fasih, dia bahasa Arab Badui. Jadi Badui ditanya, kaifa tudamdin ya Rasulullah? Macam mana kamu berdoa ya Rasulullah? Dan Nabi jawab lagu mana? Nabi jawab tu dengan bahasa Badui juga. Nudamdin, tudamdin. Kami berdoa sebagaimana kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang kita jumpa malam ni, bila orang diminta nasihat, minta wasiat, awsini, wasiatkan kepada aku ya Rasulullah. Qala, Nabi kata, la taghdab, kamu jangan marah, kata Nabi SAW. Kenapa? Kerana berkemungkinan orang yang main jumpa dengan Nabi ini adalah seorang yang pemarah. Jadi pernah satu masa sahabat dia jumpa dengan Nabi SAW. Dan sebab itu Masya Allah, bila kita baca hadis ni, sebab itu akhir zaman ni nak kena banyak talaqi. Akhir zaman ni nak kena banyak kita duduk di dalam majlis ilmu, itu satu. Yang kedua, kena minta doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
minta petunjuk. Kerana apa? Kerana hari ini ustaz ada macam-macam. Tuan lagi tentu apa? Handphone kita ni, kita tekan je, ada macam-macam aliran dekat dalam tu. Ada Syiah, ada Wahabi, ada Ahlus Sunnah. Jadi hari ni orang punya pemahaman terhadap agama ni ada macam-macam pemahaman dia. Kalau kita tengok, kalau kita renung hari ni dah jadi macam ada kelompok-kelompok pula. Yang ni kelompok aliran ni, yang ni kelompok aliran ni, yang ni kelompok aliran ni. Dan cara kita nak keluar daripada ta'assub kepada satu-satu aliran, dua cara ni. Yang pertama, dia kena banyak mengaji. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi Abah ada satu hari dia jumpa dengan Nabi SAW. Jumpa dengan Nabi, tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu amalin ahabba ila Allah wa rasulih. Ya Rasulullah, apakah dia amalan yang paling dikasih oleh Allah dan juga Rasulnya? Nabi pun jawab, as-salatu ala waqtiha, sembahyang dalam waktu dia. Atau yang kedua, ya Rasulullah, ayu amalin ahabba ila Allah wa rasulih. Ya Rasulullah, apa dia amalan yang paling disukai oleh Allah dan juga Rasulnya? Nabi jawab, birrul walidain. Hendaklah kamu berbuat baik kepada dua orang tua kamu. Kemudian tanya lagi sahabat yang lain dengan soalan yang sama. Nabi jawab apa? Nabi jawab, amalan yang paling apa? Jihad fi sabilillah, jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasal apa jawapan Nabi ni belain-belain? Pasal apa belain? Belain-belain jawapan Nabi SAW adalah kerana Nabi ni kalau dia jawab adalah mengikut kesesuaian orang tersebut. Allah ni, Masya Allah, kita kalau berdakwah, kita tak kena ikut cara baginda Nabi Muhammad SAW. Lah ni kita bukan nak suruh orang terpikat dengan pidato kita. Kita bukan nak suruh orang tengok kita ni hebat dalam berpidato. Bukan tak. Tetapi mesej yang nak disampaikan kepada umat. Dan sebab itu saya ingat lagi, kami dekat Yaman dulu, waktu malam mengaji dekat atas kapal atas bumbung. Ngaji kat atas bumbung, kita panggil sutuh. Jadi guru kami Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas, saya ingat lagi dia kata, dia kata apa? Dia kata mikrofon salam al-ikhlas. Mikrofon orang-orang salaf adalah, orang salaf ni maknanya orang yang terdahulu. Mikrofon orang-orang yang terdahulu adalah ikhlas kepada Allah. Kata maknanya apa? Kata dulu ada Facebook macam lagu kita, tak ada. Kata ni penceramah yang terkenal ni. Kata kalaulah tidak disebabkan medsos, kalaulah tidak disebabkan media sosial, ni yang duk rakam-rakam ni. Kata yang duk rakam ni bukan orang Taman Wira aja boleh tengok. Boleh sampai Johor, boleh sampai Terengganu, boleh sampai Pahang, rata boleh sampai ni. Kata zaman dulu, zaman Imam Nawawi, zaman Imam bin Hajar yang kita baca kitab yang malam ni. Kata mereka mana ada TikTok ni. Kata mereka mana ada ni Facebook ni. Mereka mana ada. Tapi macam apa bila sebut nama Imam Nawawi orang kenal. Dan bila sebut kata Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari misalnya, orang kenal nama-nama ni. Dan jadi rahsia dia apa? Rahsia dia sebagaimana yang guru kami kata, mikrofon sampai suara orang dulu-dulu ni adalah kerana ikhlasnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi dia sebut jawapan kerana Nabi nak belajar. Dia bukan kerana nak suruh orang tengok. Walaupun Nabi ni, bila Nabi berpidato memang hebat. Pidato Nabi SAW. Dan disebut di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah.
yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan riwayat kata Nabi ni kalau dia berkhutbah, kalau ada pokok kurma dekat tepi dia, pokok kurma tu akan bergerak. Tuan, muka Nabi SAW bertukar warna, jadi warna kemerah-merahan. Nak tunjuk kata pidato Nabi SAW begitu hebat. Tuan, tapi penyampaian Nabi SAW mudah difahami. Ini cara Nabi SAW. Bukan kerana nak tunjuk dia hebat atau nak tunjuk dia fasih, berkata-kata tak, tapi mengikut kesesuaian orang ni, supaya orang ni dia boleh memperbaiki keadaan diri dia. Atau di Nabi SAW. Jadi kata Nabi SAW, la taghdab, kamu jangan marah, kata Nabi SAW. Faraddada miraran, lalu kawan ni, orang ni, dia mengulang balik dia punya soalan dia. Nanti dia tanya sekali lagi, faraddada miraran, maka dia bertanya lagi, minta lagi wasiat daripada Nabi SAW. Maka Nabi kata, la taghdab, maka janganlah kamu marah, kata Nabi SAW. Dan Masya Allah, ulama hadis menyatakan, hadis ni adalah hadis yang begitu besar nilainya. Kerana Nabi SAW mengajarkan akhlak kepada umat dia. Dan Nabi SAW diutuskan oleh Allah bukan untuk perang, bukan dia. Sebab tu, kalau kita tengok siri-siri peperangan bukan dimulai oleh orang Islam. Bukan dia. Sebab itu kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, bila Allah Ta'ala kata waqatilul musyrikin, kata agak-agak nak terjemah apa waqatilul musyrikin, agak-agak lah. Tuan, mungkin ada anak-anak kita yang mengaji Mataamud, yang mengaji kat mana-mana sekolah agama, tanya mereka waqatilul musyrikin nak terjemah apa. Dan tuan, kadang-kadang ada orang yang dia pergi terjemah macam mana, perangilah orang-orang yang syirik kepada Allah. Tuan, kalau macam tu sampai ke bila lah dakwah kita takkan sampai kepada orang-orang yang bukan Islam. Dan tuan, sebab itu Masya Allah, kita nak suruh orang ni dekat dengan Islam, kita dulu kena tunjukkan akhlak yang terbaik. Sebab tu ada cerita ni kawan saya cerita, kalau betul-betul lah, kalau tak betul, tak betul ya. Tapi pengajaran dia Masya Allah ada pengajaran dia. Anda satu hari, bila ada satu orang dia nak masuk Islam, dia tak Islam nak masuk Islam, no? Bila dia nak masuk Islam, pak dia kata nak masuk Islam apa? Orang Islam dengan kita sama lah, serupa lah, semacam je. Tuan-tuan dia kata Islam lain, kita lain. Pak dia kata apa? Kalau hang tak percaya, jom malam ni ikut aku pergi night club. Kata Piramli, kelabu malami. Kelabu malami. Itu bukan bahasa Arab, itu tu bunyi Arab. Itu bukan bahasa Arab, yang tu bunyi Arab lain. Kalau orang tanya apa ni, kena saya kelab malam apa tak? Saya pun tak tahu. Walau mengaji kat negara Arab, tapi kelab malam ni tak tahu apa dia punya perkataan, tak tahu Allah Maala. Tapi Piramli dia ajak kelabu malam ni dia tak. Baik. Maka dia kata jom kita pergi kelab malam ni. Bila pergi di kelab malam, tanda si ayah dia kata apa? Nak tengok yang minum arak tu orang Islam. Kau tengok tu, yang duk berfoya-foya ni, yang duk dengan orang perempuan tak ketahuan ni, itu orang Islam tu. Tuan, jadi si anak ni kata apa? Dia kata ayah tak, dia kata tu bukan Islam tu Melayu dia tak. Itu Melayu tu, kalau Islam dia tak macam ni. Masya Allah, tabarakallah. Tuan, jadi kok mana kita nak kena tunjukkan contoh yang kata Islam ni bagus macam mana yang kata bagus tu? Kemudian yang kata Islam ni dia memberikan keselamatan kepada penganut dia. Keselamatan yang macam mana tu?
Jadi kita lah yang kena memberikan contoh. Sebab itu Nabi SAW kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Adapun aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana untuk mengajar kepada manusia akhlak-akhlak yang baik, kata Nabi SAW. Dan sebab itu ayat waqatil musyrikina bukan makna dia bunuhlah orang-orang musyrik, bukan dia. Dekat sini ada grammar, ada cara bahasa Arab dia, waqatil musyrikina. Dan dia di atas wazan apa tu? Kalau orang mengaji ilmu saraf, waqatilu maksudnya apa? Dia ada pertentangan di antara pihak yang lain. Dan maksudnya apa? Orang tu mai serang kita, pada waktu itu kita akan mempertahankan diri. Bukan kita pergi serang tak pasal-pasal orang ni. Dan bukannya kita tak pasal-pasal nak pergi bunuh orang yang kafir, tidak sama sekali. Dan satu cerita berlaku pada zaman Al-Imam Al-Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Masya Allah, Al-Imam Sya'rawi ni, guru saya pernah guru dengan dia. Al-Imam Sya'rawi, Masya Allah, satu orang ulama taksir hebat apa ni di Mesir. Jadi satu hari ada satu orang muda yang radikal. Radikal ni maknanya, dia pantang. Dia pantang. Kalau orang hina Nabi, insya-Allah dia ke depan. Kalau orang hina Islam, insya-Allah dia akan ke depan. Tapi radikal, dia terlalu aktif sangat. Kita nak buat apa-apa perlu dengan kaedah syarak. Kita nak buat apa-apa, dia bukan boleh menyerontai, tak tentu pasal. Dia ada kaedah syarak dia. Jadi orang ni jumpa dengan Al-Imam Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Dia kata, Syekh, malam ni saya nak pergi ke tempat maksiat yang mereka tu buat maksiat tu. Saya nak pergi letupkan bom di situ biar mampu semua dari. Kata bagus ya? Bagus ya? Bagus ya? Pasal apa? Dia nak pergi buat apa tu? Amal ma'ruf, nahyun 'anil munkar. Nampak macam tu lah. Hanya radikal ni. Maka dia kata kepada Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, Syekh, malam ni saya akan letupkan tempat tu yang mampu semua. Senang, semua sekali masuk neraka diazab oleh Allah. Tengok dia tak. Syekh Sya'rawi kata apa? Kalau macam tu, Ham dengan iblis semacam sejenis. Kalau ulah macam tu, Ham dengan iblis ni sejenis. Maknanya semacam kan. Antara pemuda ni yang dia bersemangat ni, dia bertanya dengan Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, Syekh, saya nak pergi benteras benda-benda yang tak elok tu, maksiat pada Allah. Pasal apa yang Syekh kata? Saya dengan iblis tu sejenis, satu macam je. Tuan, apa kata Syekh Sya'rawi? Masya Allah, satu jawapan yang sangat bijak. Dan orang ni kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mayyubtil hikmah, siapa-siapa yang didatangkan dengan hikmah oleh Allah, Allah beri hikmah kepada dia, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada dia. Dan orang yang diberikan hikmah, orang yang diberikan ilmu dan kebijaksanaan, Allah Ta'ala kata, orang ini sebenarnya diberikan dengan kebaikan yang begitu banyak. Jadi kata Syekh Sya'rawi, aku kata Ham dengan iblis ni semacam khadawah. Kerana iblis memang dia nak manusia ni semua masuk dalam neraka. Berbeza dengan Nabi SAW. Nabi ni seboleh-bolehnya nak bawa manusia masuk ke dalam syurga. Tak boleh buat apa lagi dah. Nabi SAW ajak, falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk, kata Nabi SAW. Dan Masya Allah, orang yang sabar, orang yang dapat tahan kemarahan, pacok pasport adalah kita orang ni budak 100. Jual 100. Saya kalau tahu
Sobek kalau saya dengar macam tu lah. Apa ni mahul mi'ah. 70 bas, 70 kan. Dia kata, dia pula kata kat kita antal hayawan. Dia kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan bukannya tak ada marah langsung. Kerana apa? Kerana manusia ni dia ada unsur api. Maka nak tak nak memang kita akan terasa. Tuan Nabi SAW pernah terasa. Satu hari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, dia tengok Nabi masuk dalam keadaan Nabi ni penat, Nabi letih. Masuk letih Nabi. Kemudian Sayyidatina Fatimah Az-Zahra kata, ya Rasulullah, kesian melihat keadaan engkau ya Rasulullah. Dan kata Nabi SAW, hai Fatimah, hari ini kepenatan aku dan segala apa yang aku rasa. Dan tengok ditambah Nabi SAW, hari ini kamu tengok aku letih dan semua yang aku rasa. Agama yang dibawa oleh ayah engkau ni akan masuk di setiap pintu-pintu rumah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga ditanya kepada Nabi SAW. Yang bertanya ni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dia tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, dalam banyak kerja-kerja dakwah ni mana dia? Kerja dakwah kamu yang paling kamu ingat sangat-sangat. Dan jawab Nabi SAW, ayyam Taif, iaitulah pada hari aku masuk ke Taif dan aku keluar daripada Taif. Yang ni aku ingat sangat-sangat. Kata maknanya Nabi masih rasa dekat dalam hati dia. Hindun misalnya yang membunuh dan memunyah hati Hamzah radhiyallahu anhu wa arda. Bila dia minta maaf dengan Nabi SAW, Nabi kata apa? Aku maafkan kamu, lari kamu pergi daripada aku. Kata Nabi maafkan dia. Tapi Nabi masih lagi teringat bagaimana Hamzah dibunuh hati dia oleh Hindun pada waktu itu. Jadi ulama kata apa? Maafnya ada pada dalam diri manusia. Cumanya ianya perlu dikawal dengan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar ni adalah orang yang akan dicalonkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu, nanti akan sambung pada uraian yang berikutnya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.